Sidang Dewan Negara menyaksikan 3 ahli Dewan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Tan Sri S.A. Vigneswaran. Dan antara sesi soal lisan pula dimaklumkan 60% kerja pengukuran di kawasan pembinaan Rumah Mesra Generasi Baharu Felda RMGBF siap dilaksana. Laporan penuh kita berlintas langsung bersama Mohan Chinasami di lobi Parlimen. Silakan Mohan. Baik Ismail, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Shah Abu Shah yang merupakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO dilantik semula menjadi Ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Sementara Ahli Dewan Negara dilantik buat kali pertama iaitu pakar perubatan dari Sarawak Dr. Nguyen Juling dan Ahli Seumur Hidup MCA Datuk Lim Peh Hen. Datuk Nguyen Juling merupakan lantikan Dewan Undangan Negeri Sarawak manakala Datuk Peh Hen lantikan Dun Johor. Tan Sri Dr. Ibrahim Abu Shah menerima lantikan sebagai Ahli Dewan Negara pada 4 November 2014 dan dilanjutkan sehingga tahun 2020 menerusi lantikan kedua oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik, dalam sesi soal lisan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim memberitahu selain kerja pengukuran RMGBF itu 20,000 unit rumah berkenaan akan dibina dalam tempoh 4 tahun. Serentak dengan perancangan itu juga 8,000 unit akan dibina mulai tahun hadapan. Justru permohonan tanah ke Pejabat Tanah dan Daerah serta permohonan pembatalan kawasan penempatan berkelompok GSA pula sedang dijalankan. InsyaAllah bila siap kita akan jual pada harga yang sangat boleh dimiliki oleh generasi baru. Walaupun harga rumah itu sekitar RM75,000, namun pihak kerajaan telah pun memasukkan RM20,000 subsidi. Maknanya setiap seorang penerima nanti hanya perlu membayar RM55,000 bagi kawasan di Semenanjung. Itu tak termasuk bagi setiap rumah ada lagi satu lagi subsidi iaitu RM60,000 bagi prasarana keseluruhan kawasan pembangunan. Perlu diingat rumah ini boleh kita bayangkan macam rumah mesra rakyat yang dibina oleh SPNB di kawasan-kawasan di luar Felda. Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Zahari Sarip. Dan Datuk Razali turut menjelaskan kepada Dewan setiap RMGBF akan disediakan kemudahan seperti Dewan Serbaguna, Pusat Belia, juga surau dengan syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB diberi kepercayaan untuk membangunkan projek berkenaan. Baik, Velodrom Rakyat Ipoh Perak tidak akan dirobohkan, sebaliknya perlu melalui proses pengesahan dalam memastikan infrastrukturnya menepati spesifikasi dan piawaian berbasikal antarabangsa UCI. Malah UCI juga tidak pernah mengeluarkan arahan untuk merobohkannya. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman juga Velodrom Ipoh boleh digunakan untuk pertandingan dan telah mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM untuk penganjuran kejohanan berbasikal peringkat nasional. Pengiktirafan daripada UCI untuk penganjuran kejohanan peringkat antarabangsa masih dalam proses untuk dapatkan kelulusan. Sekian, terima kasih. Velodrom Rakyat Ipoh dibina pada tahun 1986 dengan kos RM3.25 juta pernah digunakan untuk pelbagai siri penganjuran sukan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya Sukan Seri Kuala Lumpur 1989 dan ASEAN Cup 2006. Jawapan merujuk pertanyaan yang dikemukakan oleh Senator Jamilah Sulaiman. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan usul yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, mereka juga akan digulung oleh menteri-menteri yang berkenaan. Jadi, sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kembali bersama Ismail di studio.